Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين أرسله الله بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فأدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشافعنا وزخرنا وقدوتنا وأسوتنا محمد الرحمة المهدى والنعمة المسدى وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووله أما بعد. Yang dihormati Jawatan Kuasa Surah Ad-Diniyah, Tuan Haji, Puan Hajah, para pelajar Tahfiz Ad-Diniyah, muslim-muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, ucap syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk kita bersama kembali dan menyambung pembacaan kitab Bidayatul Hidayah karangan Al-Hujjatul Islam Al-Imam Ghazali rahimahullah. Baik, dalam kuliah kita yang lepas pada bulan Januari kita telah tamat dalam menyatakan bab zahir, iaitu kaedah meninggalkan maksiat yang zahir. Dan hari ini kita masuk pada bab seterusnya, fasal kedua, iaitu cara-cara meninggalkan maksiat yang batin, iaitu maksiat hati. Maksiat yang zahir dan batin ni dia berkait di antara satu sama lain, kerana hasil daripada perbuatan maksiat zahir dia akan memberi kesan kepada hati, iaitu batin. Dan daripada hati yang kotor juga, hati yang bermasalah juga, batin yang bermasalah menyebabkan kita mudah untuk tercebur ke dalam maksiat zahir. Maka dia berkait di antara satu sama lain. Baik, kita masuk kepada bab ini. Kata Imam Ghazali rahimahullah, wa nafa'ana bihi bi'ulumihi fid darain. Ketahuilah bahawasanya sifat yang tercela yang ada di dalam hati itu banyak sekali, dan menyucikan hati daripada kekotoran itu berhajat kepada usaha yang berterusan. Manakala cara mengubatinya pula sangat susah dan telah hilang pula ilmu dan amal. Baik, kata Imam Ghazali rahimahullah, sifat-sifat tercela, penyakit-penyakit hati ni dia ada banyak sekali, dan membersihkan hati ini Imam Ghazali sebut kepada memerlukan hajat, berhajat kepada usaha yang berterusan. Dia mencuci hati, dia tidak seperti mencuci sesuatu, dia mudah cuci, hilang, bersih. Tapi Imam Ghazali kata dia berhajat kepada usaha yang berterusan. Lepas cuci, bersih, dia mungkin akan kotor balik, maka kena cuci balik. Mungkin akan kotor balik, kena cuci balik. Kerana hati ni dia terdedah kepada kotoran. Seperti mana pakaian kita, seperti mana kereta kita, seperti mana kasut kita. Mana ada orang bila pakai kasut sekolah, dia basuh time minggu pertama persekolahan je. Kemudian UPSR hujung tahun baru dia nak cuci kasut. Tak ada. Dia mesti memerlukan kepada penyucian yang berterusan. Setiap minggu kena cuci kasut. Orang pakai kereta warna putih, lari kena cuci selalu. Sebab apa? Sebab kereta warna putih dia cepat kotor. Perlukan kepada penyucian, pembersihan yang berterusan. Kerana dia ada banyak perkara yang menyebabkan kereta kotor. Kena hujan, kena tarik burung, duduk belakang lori, macam-macam. Kena getah pokok. Begitu juga hati. Hati ni walaupun dia duduk di dalam, tetapi dia ada sumber-sumber daripada luar yang menyebabkan dia boleh kotor. Seperti mata, telinga dan lain-lain, yang kalau tidak dijaga, tidak dicuci secara berterusan, dia akan kotor dan kita tak sedar kotor dia tu tebal mana. Kalau pakaian kita, kita boleh nampak jubah kita lama tak basuh, dia jadi warna kuning. Ataupun dekat collar jubah kita ada tak lalat. Ataupun kopiah kita jadi warna dah tak macam warna seperti asal. Kopiah kita kalau rendam dalam tasik, ikan emas tu semua timbul terbalik. Kerana kotornya kopiah kita nampak, boleh nampak di mata. Tapi kita punya hati di dalam ni kita tak nampak. Maka Imam Ghazali kata dia berhajat kepada usaha yang berterusan. Manakala cara mengubatinya pula sangat susah dan telah hilang pula ilmu dan amal. Nak bersihkan pula dalam mudah kotor, kena cuci selalu.
susah pula tu nak bersihkan dia, dan telah hilang pula ilmu dan amal yang mesti diikuti untuk membersihkan hati. Kerana orang telah melupakannya dan mereka terlalu sibuk dengan menghimpunkan perhiasan dunia. Orang dah tak kisah dah hati ni bersih ke tidak. Orang dah tak kisah pun kaedah-kaedah macam mana nak bersihkan hati. Orang sekarang hanya sibuk kepada menghimpunkan dunia. Dah bukan zaman kita ni, zaman Imam Ghazali tulis kitab ni. Ratus tahun dah Imam Ghazali tulis kitab ni. Zaman dia lagi, manusia ni dah tak hirau bab hati, dah sibuk kepada mengumpul dunia. Likulli ummat, kata Malik bin Dinar, likulli ummatin sanamun wa sanama li hadhihi al-ummah ad-dinar wa dirham. Setiap umat dia ada asnam, dia ada berhala yang disembah, berhala yang dipuji. Wa sanama li hadhihi al-ummah, dan asnam ataupun berhala yang disembah oleh umat ni adalah dinar wa dirham, duit ringgit. Duit ringgit ni jadi orang jadi gila, orang jadi putus dara mara, orang jadi buta mata, orang sanggup khianat pada amanah, orang sanggup buat apa saja kerana duit. Orang lagi tidak peduli masalah hati ni. Tak kiralah, dah tak ada masa orang nak menjaga hati. Yang penting perkara tersebut mendatangkan keuntungan dunia. Baik. Dan telah kami sebutkan segala yang berkenaan dengan masalah ini dalam kitab Ihya Ulumuddin pada juzuk yang membicarakan al-muhlikat, iaitu perkara-perkara yang membuat kebinasaan pada seorang, dan pada juzuk yang membicarakan al-munajjiyat, iaitu perkara-perkara yang perlu diikuti untuk mendapatkan keselamatan. Walaupun demikian, di sini kami cuba untuk menyebutkan 3 perkara daripada sifat hati yang sangat jahat. 3 perkara daripada sifat hati yang sangat jahat. Tadi Imam Ghazali kata ada banyak, tapi 3 ni paling jahat sekali, iaitu sifat yang ghalib, yang biasa wujud di kalangan ulama yang ada pada zaman sekarang ini. Imam Ghazali kata penyakit hati ni bukan kata pada orang biasa, kena pada ulama pula tu. Ulama pun terkena penyakit hati ni. Jangan ingat orang yang berilmu, orang yang alim dia boleh selamat daripada penyakit hati. Tidak. Penyakit hati ni Imam Ghazali kata juga terkena dari kalangan ulama yang ada pada zaman sekarang ini. Zaman sekarang ni bukan 2022. Zaman sekarang ni zaman Imam Ghazali tulis kitab ni ratus tahun dulu. Zaman tu lagi ulama ni dah ada masalah dalam hati. Maka tak pelik kalau kita tengok hari ni para ilmuwan agama kita bergaduh di antara satu sama lain, saling mencari kesalahan satu di antara satu sama lain, membuka aib di antara satu sama lain hingga menyebabkan orang-orang keliru. Kita pun kadang-kadang jadi macam boring kena tengok. Kita pun tahu benda ni kadang-kadang adalah benda-benda yang dah dibahas oleh ulama ratusan tahun, puluhan kitab dah bahas benda ni, tapi mereka seolah-olah mencari perkara-perkara yang mereka beza dan akhirnya bergaduh di antara satu sama lain. Kita pun tahu benda ni memang dua-dua tu ulama dah bahas, terpulanglah pada dia nak ikut mana dan sebagainya. Tapi kadang-kadang ada yang sengaja nak mencetuskan. Zaman sekarang zaman orang nak kejar populariti, nak tunjuk macam dia tu pandai seorang, macam orang lain salah. Akhirnya dia akan menyebabkan orang awam hilang hormat kepada ulama kerana sifat-sifat ni. Dan ini disebut oleh Imam Ghazali daripada zaman dia lagi dah ada perangai ni. Supaya apa? Supaya dapat engkau jauhi daripadanya. Kerana sifat itu membawa kepada kebinasaan diri dan merupakan punca bagi beberapa sifat yang tercela. Imam Ghazali tulis kitab ni kepada anak murid dia. Kerana apa? Kerana anak murid Imam Ghazali pun bukan calon-calon orang. Mereka ini bakal menjadi ulama' juga. Disebut pada pengetuk dia kerana mereka bakal ulama'. Seperti mana yang saya sebutkan di hadapan saya, anak-anak kita di hadapan ni semua bakal pelapis kita. Mungkin 10 tahun lagi mereka yang akan duduk di atas meja-meja kuliah, mereka yang akan memberi penerangan pada umat. Maka sifat-sifat ni kita semua nanti bila besar, bila kita jadi orang alim, bila kita jadi asatizah, kena elakkan daripada sifat-sifat ni ada dalam diri kita. Kalau tidak, orang akan nampak kita ni ada ilmu tetapi orang tidak menghormati kita kerana kita sering mencari perbalahan. Kerana apa? Kerana masalah hati. Ilmu yang tinggi dengan hati yang tidak bersih menyebabkan perkara-perkara yang mendukacitakan akan berlaku. Kalaulah kita sebagai ustaz ataupun ustazah ataupun mana-mana asatizah, kita ni bila mengajar kita ada anak murid bawah kita, ada orang yang akan mengikuti kita. Kalau kita ni berlebih-lebihan dalam mencari suatu, kita berlebih-lebihan dalam berbalah dengan orang,
apa lagi anak-anak murid tu? Anak-anak murid akan jadi lebih daripada tu lagi. Sepatutnya kita sebagai yang menjadi pendidik ni, sebagai asatizah, kena tunjukkan akhlak, kena berlapang dada, kena menegur dengan cara yang baik, dengan cara ilmiah dan sebagainya, barulah anak murid akan belajar daripada kita. Tapi kalau sebagai ustaz sendiri, kita sendiri mewujudkan perbalahan, membuka aib di antara satu sama lain, mengutuk dan satu sama lain dengan cara yang tidak betul, maka dia akan mewujudkan perpecahan dalam kalangan umat. Ini realiti kita pada hari ini. Dan kita tengok benda-benda ni, kalau benda tu memang betul, benda tu benda salah, memang kita kena tegur, dan memang kena tegur secara umum. Sebab untuk mengelakkan orang lain daripada terikut daripada perkara yang salah tersebut. Tetapi kalau perkara tersebut sengaja dicari, dan perkara tersebut pun memang ada dalam kitab-kitab tertentu, tidak perlu kita menjadikan perkara tersebut sebagai punca perbalahan. Sifat-sifat itu ialah hasad, riak dan ujub. Maka bersungguh-sungguhlah engkau dalam membersihkan hatimu daripadanya. Kerana apabila engkau telah dapat membersihkan hatimu daripadanya, engkau akan dapat menjauhkan diri daripada sifat-sifat keji yang lain. Kalau dapat elakkan diri tiga daripada tiga ni, apa dia? Hasad, riak dan ujub. Kalau dapat jauhi ketiga ni, maka Imam Ghazali kata akan dapat jauhi yang lain-lain lagi. Tetapi seandainya engkau tidak mampu menyucikan hatimu daripadanya, maka engkau lebih tidak mampu lagi menghadapi sifat-sifat yang lain. Dan janganlah engkau beranggapan bahawa apabila engkau sudah mempunyai niat yang baik dalam mengaji ilmu, bererti engkau telah selamat daripada sesuatu yang berbahaya. Nampak? Imam Ghazali kata, jangan sekadar niat baik, kita niat baik nak mengaji ilmu agama, kita ingat kita dah selamat dari penyakit hati. Tidak sebenarnya. Sedangkan ilmu ni kalau tidak diurus dengan betul, dia akan menyebabkan sifat sombong. Dia tak akan dengar cakap orang lain. Dia akan rasa dia pandai, dia akan rasa dia tahu. Aku dah baca banyak kitab, aku dah baca ratusan hadis, aku dah haji banyak guru, takkanlah salah. Maka dia akan rasa dia betul, dia akan rasa orang lain salah, dia tak nak menerima teguran. Maka sebab tu dia kata niat dalam mengaji ilmu ni tak selamat lagi. Kerana yang sedangkan sesuatu yang bahaya, sedangkan di hatimu masih bertapak sifat hasad, riak dan ujub. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasun muhlikatun syuhun muta'un wa hawan muttaba'un wa i'jabu kulli mar'i bi nafsihi. Ada tiga sifat yang dapat membinasakan seseorang. Ada tiga benda yang dapat membinasakan seseorang. Satu apa? Cenggih. Bukan. Tu cerita rock lain. Mesti yang pertama sifat bakhil. Sifat bakhil yang dipatuhi. Kedekut tak hidung masin. Kedekut melampau-lampau ni, sampai dengan diri sendiri pun kira. Ada orang begini, kedekut sampai 20 sen pun kira. Sanggup pergi kedai lain, mahal sabun ni RM11 20 sen. Kedai ni RM11 je, 20 sen sanggup dia kayu biskar jauh pun nak pergi 20 sen. Ni bakhil yang melampau-lampau. Dia kedekut, kadang-kadang kedekut dengan anak cucu, dengan diri sendiri pun kedekut. Duit bukan tak ada, duit banyak, tapi hidup macam itu juga. Bukan tawaduk. Dia kalau orang tawaduk ni macam Rasulullah, dia dapat banyak dan dia sedekah banyak, dia tak simpan. Dia kedekut ni, dia dapat banyak, dia simpan, dia tak nak belanja kan. Kadang-kadang kita jumpa ramai orang ni macam-macam, kita jumpa kadang-kadang. Kita tahu dulu ni duit banyak ni, tapi naik motor pun Honda C70, nombor plate pun patah tak ganti. Kita pun tahu dia ni ada kilang, orang sewakan dia, rumah sewa banyak apa semua. Tapi dia kedekut, orang kata dia ni payah dengan orang ni kan. Jadi benda-benda ni tak bahaya. Syuhun muta'un, kedekut yang dipatuhi. Hawa nafsu yang diikuti, wa hawan muttaba'un. Hawa nafsu yang diikuti dan merasa bangga dengan diri sendiri. Wa ijabu kullu mar'ih bi nafsih, bangga dengan diri sendiri. Satu, nafsu yang diikuti ni memang bahayalah. Nafsu ni dia macam dia akan meminta lebih kalau kita ikuti nafsu ni. Kita bagi kita sikit, dia akan layan lagi, naik lagi. Dia akan naik lagi, dia akan naik lagi. Ni nafsu manusia. Tak boleh layan sangat. Layan sikit-sikit sudah. Kalau kita terlalu layan, dia akan menyebabkan orang tu jadi besar lagi nafsu dia. Dan bangga dengan diri sendiri yang terakhir. Bangga dengan diri sendiri ni, dia sama ada dia bercakap dengan orang, dia akan puji diri dia sendiri. Saya dulu ni, semua asal cerita je sembang. Saya dulu pernah pergi tu. Orang cerita asal ni, saya dulu pernah pergi ni. Orang cerita pasal kereta, saya ada kawan ada kereta ni, kawan dia lah. Semualah dia pernah. Ataupun dia nak cerita dia hebat lah. Saya dulu buat ni, saya buat tu. Sama ada dia mencerita kepada orang ataupun tak cerita pada orang. Dia boleh jadi ujub juga. Ujub ni bangga diri sendiri, dia tunjuk, dia tengok
Dia diam je kata, aku ni hebat juga aku ni sebenarnya. Dia sebut diri sendiri, dia sini temenang orang ini. Dia ada. Kalau jumpa ramai orang, kalau kita biasa jumpa orang sana sini, kita jumpa ramai orang macam-macam, ada orang macam ni. Dia rasa macam dia je hebat. Dan bila dia bercerita dia hebat, kawan-kawan lain ni, dah kita dewasa, kita ya layan ke je lah dia ni kan. Kita layan ke je lah. Dah tua-tua ni malas nak bergaduh dengan dia, biar je lah. Padahal dia syok sendiri cerita pasal diri dia. Orang semua menyampah. Orang tahu dah kalau dia start buka mulut dia nak cerita pasal dia pernah ni, dia pernah tu apa semua kan. Ni antara sifat yang akan menyebabkan seorang tu muhlikat, merosakkan diri sendiri. Baik. Pertama, cara meninggalkan sifat hasad. Sifat hasad ini adalah sifat yang bercabang daripada sifat bakhil. Kerana orang yang bakhil ialah orang yang tidak mahu memberikan sesuatu yang ada di tangannya kepada orang lain. Bersangatan bakhil, iaitu orang yang tidak mahu melihat kurniaan Allah atau perbendaharaan Allah yang sebenarnya bukan pendaraannya, tercurah kepada siapa saja daripada hamba Allah. Imam Ghazali kata sifat hasad dengki ni punca daripada sifat kedekut. Orang kedekut bakhil ni, haji apa haji bakhil kan, ada cerita piramid, cerita haji bakhil, naik haji tapi kedekut bukan main. Minta derma, kau budak kecil mana boleh pegang duit banyak-banyak. Pada orang tua yang kedekut, dia tak hidung masin. Haji bakhil. Baik, bakhil ni asal daripada sifat hasad ni asal daripada sifat bakhil. Imam Ghazali kata bakhil ni apa? Dia tak nak apa yang Allah Ta'ala beri kepada dia jatuh pada orang lain. Bakhil ni bakhil. Dia tak nak duit yang dia dapat orang lain menikmati dia. Bakhil. Dia tak nak nikmat tu orang dapat. Aku cari duit ni penat-penat, buat berniaga sana sini, tak tidur malam, tak jumpa anak bini, pergi travel sana sini, nak bagi kepada engkau senang-senang je. Dia tak nak nikmat Allah Ta'ala bagi pada dia ada pada orang lain. Ini punca sifat hasad. Bagaimana datang hasad tu pula? Hasad tu, maka ini adalah lebih jahat daripada bakhil. Dan orang yang hasad ialah orang yang merasa keberatan bahawa Allah mencurahkan nikmat dari kurniaan Allah kepada salah seorang di antara hamba Allah. Tadi dia bakhil, dia tak nak Allah apa yang Allah Ta'ala bagi pada dia dapat pada orang lain. Dia akan jadi kepada hasad. Hasad apa? Dia tak nak pula apa yang Allah Ta'ala beri tu dapat pada orang lain pula. Tak kisahlah apa-apa pun. Bila nikmat ni Allah Ta'ala beri kepada orang lain, dia rasa macam tak best ni, dia tak seronok tengok. Kenapa dia dapat ni aku tak dapat ni kan. Dan memang dalam hati manusia kita memang mudah untuk merasa tidak senang kalau orang lain beri nikmat kepada kita, diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sifat biasa daripada manusia. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri tidak menggalakkan untuk kita menunjukkan kelebihan apa yang Allah Taala beri pada kita pada orang lain. Kerana bila tunjuk, dia akan menyebabkan orang mudah untuk berasa hasad pada kita. Walaupun orang depan kita mungkin muka manis, mungkin muka senyum, ucap tahniah kepada kita, tapi dalam hati dia bengkak sebenarnya. Dia dapat benda ni, aku tak dapat pula kan. Sebagai contoh, kita kalau waktu peperiksaan sekolah dulu kan, kawan baik kita sebelah ni, sama-sama sembang, cikgu mengajar apa semua, belajar apa lebih kurang kan. Tapi bila exam dapat keputusan, kawan kita tu markah lebih tinggi daripada kita. Kita dapat C+, dia dapat A-. Kita macam mana ni kan? Kita rasa macam dengki. Ni tiru siapa ni? Macam mana dia boleh dapat ni? Padahal dia sama-sama dengan aku tak belajar ni. Dia rasa dengki. Macam mana dia dapat ni? Tak puas hati. Cuba kalau kita yang dapat B+, kawan kita dapat C-. Kita rasa macam okey lah kan, kau kena usaha lebih sikit ni, kau banyak main ni. Kita kan main dok puji kawan, dia kata ke kawan pula. Itu memang sifat manusia biasa begitu. Tak boleh tengok orang lebih daripada orang lain. Baik nikmat itu yang berupa ilmu, orang tu pandai sikit daripada kita kan, sama-sama belajar, masuk daftar kat Adiniah sama. Kawan ni syahadah dulu. Kita kata macam mana syahadah lu ni kan. Macam mana ni dia jadi macam bengkak gitu kawan ni kan. Ada kan dia kata ni mesti ada benda dia buat ni, bukan toyol ke apa kan. Baik. Ataupun harta. Tak boleh. Harta, tengok orang dia baru beli kereta VFL. Kemudian tak lama tu jiran dia beli kereta baru lagi VGU. Padahal dia buat kereta baru gitu kan. Dia tu, kereta lagi baru, lagi mahal daripada aku dia beli ni. Aku beli HRV, dia beli Volvo C40, XC40. Dia macam apa je ni kan. Ni nak kena bagi tahu SPRM ni kerja biasa je ni, tak ada apa pun. Dia jadi tak boleh tengok orang lebih. Memang manusia begitu. Dia macam kenapa ni?
Kenapa dia boleh kahwin lebih ni, kau dah gaji dia sama je macam aku kan. Dia ada je dia, manusia memang macam tu, dia tak boleh. Sebab tu tak digalakkan kita untuk menunjukkan benda baru kita ada. Sebab tu orang sekarang dia kadang-kadang mudah kena sihir, tuan. Salah satu sebabnya adalah orang sekarang dia mudah untuk menayangkan kebahagiaan dia. Kadang-kadang benda tu memang tak ada kaitan pun dengan dia, tapi kita tak tahu yang tengok ni ramai-ramai ni hati dia macam mana. Kerana manusia ni tu patah Melayu sebut, rambut sama hitam, hati lain-lain kita tak tahu. Kita tengok tu mungkinlah dia tengok lama dia bengkak dengan kita kan. Dia macam kita tahu kalau ada orang yang bersifat jahat lagi, dia mungkin akan buat benda yang jahat, santau, sihir dan sebagainya. Benda ni bukan tak berlaku. Saya dah dengar cerita ni daripada beberapa orang mengadu pada saya, berlaku. Yang dengki pada dia, yang buat benda tak elok pada dia ni bukan orang lain, ahli keluarga juga, saudara mara terdekat. Bila tengok dia ni bahagia sangat suami isteri pun tak suka juga. Tak tahu kenapa, mungkin suami dia tak berapa layan dia. Dia tengok suami orang tu layan dia, bawa pergi makan, bawa ride naik motor, pergi makan kambing 40 hari, pergi sana sini. Dia dengki, suami dia tak nak layan dia. Itu jadi dia tak puas hati. Benda ni ada, bukan tak ada, ada. Jadi tak boleh tunjuk sangat, pada orang dengki. Kecintaan manusia atau apa sahaja habuan yang diberikan Allah kepada hambanya, sehingga orang yang hasud itu bercita-cita kalau boleh nikmat Allah itu hilang daripada orang lain, walaupun ia tidak mendapat apa-apa keuntungan daripada hilangnya nikmat tersebut. Maknanya kalau boleh dia nak hilang nikmat tu. Kalau dia tengok orang yang dulu bahagia, kalau orang ni dapat bergaduh, dia rasa macam seronok. Sifat iblis nampak, dia seronok. Dia tengok suami isteri ni bergaduh, bercerai-berai. Bukan tak jumpa, saya jumpa ramai orang mengadu pada saya yang dia ni terkena sihir lepas kahwin. Banyak orang beritahu saya. Ada kawan dekat saya baru PM dalam 2-3 minggu lepas, dia ada masalah yang sama. Kenapa? Kerana ada orang yang tak suka tengok suami isteri terlalu bahagia ni. Tunjuk semua. Memanglah Facebook ni, Instagram, mana ada orang tunjuk orang bergaduh. Memang orang pilih untuk tunjuk benda yang bahagia. Padahal dia tak tahu kat rumah isteri dia macam mana, suami dia macam mana kan. Tapi orang akan tunjukkan makan angin, waktu makan kat kedai, sama ketawa. Orang tunjuk benda yang bahagia. Tapi orang tak tengok. Bila orang tengok benda bahagia ni, ada orang yang hati hasad, dia tak suka. Dia nak hilang nikmat daripada orang tu. Kalau orang tu ada kereta baru, dia kalau boleh, kalau orang tu aksiden, padam muka dia kereta aksiden. Itulah belagak sangat dengan aku kan. Dia kalau boleh nak hilang nikmat. Ini sifat yang buruk ada pada hati. Kalau kita start ada benda rasa ni dalam hati, kena periksa. Kalau kita tengok dekat Facebook kita mula nampak kebahagiaan orang lain, kelebihan Allah Ta'ala beri pada orang lain. Orang lain konvo, dapat ijazah, dapat PhD, orang lain dapat anak, orang lain macam-macam nikmat orang tengok ni. Kita rasa tak sedap. Kita kena istighfar banyak-banyak, bersihkan hati. Maknanya hati kita tu ada mula rasa benda yang tak elok. Kalau kita dah mula rasa tak suka pada orang, padahal benda tu tak ada kaitan dengan kita. Lainlah kalau dia beli kereta baru, dia tak bayar hutang kita kan. Tu boleh kita rasa sakit hati ke dia. Oi, beli kereta baru, hutang aku itu tak bayar lagi. Tu boleh kita marah ke dia kerana hutang kita tak bayar lagi. Tapi kalau duit kita pun dia tak pinjam, apa benda tak ada kaitan dengan kita langsung, dan kita tengok orang tu Allah Ta'ala beri nikmat kepada dia, kita tak suka. Itu tanda satu daripada tanda hati kita bermasalah. Kalau kita rasa tak suka tu, kita bagi reaction love kat posting tu. Mana tak apa, aku tak suka, aku like juga kan. Biar kita jangan layankan sifat tak suka gitu. Itu tanda hati kita dah mula rasa bermasalah. Baik. Maka sifat hasad ini adalah kejahatan yang luar biasa. Oleh kerana itu Rasulullah SAW pernah bersabda, al-hasadu ya'kulul hasanat kama ta'kulun naru khatab. Sifat hasad itu memakan akan pahala kebaikan seperti api memakan kayu bakar. Nampak? Bahaya sifat hasad ni, kalau kita simpan dalam hati kita, tak dibuang, dia akan memakan pahala-pahala amal soleh kita makan tu, macam mana api memakan kayu bakar. Kayu kita bakar, dia akan terbakar sikit, akan hilang kayu tu, dia akan jadi abu. Maka begitu juga sifat hasad ni, kalau kita simpan dalam hati kita, dia akan memakan segala kebaikan amal soleh kita, pahala kita, hingga dia jadi debu, tak ada apa. Bahaya nampak? Habis amalan kita kerana hasad yang kita ada ni. Maka kena buang jauh-jauh sifat hasad ni. Dan orang hasad ni sebenarnya sentiasa jauh dari kasih sayang dan sentiasa berada dalam siksaan dunia ini dan di akhirat nanti. Di dunia ini ia terseksa dengan tekanan perasaan kerana bila-bila masa Allah Subhanahu Wa Taala mencurahkan kurniaannya kepada orang ramai, bahkan kepada kawan-kawan orang yang hasad itu ia mengenali mereka. Maknanya orang yang
ada penyakit hasad ni hidup dalam tekanan kerana dia tak boleh tengok orang senang, dan Allah Ta'ala akan berikan kesenangan ni pada siapa-siapa saja. Sentiasa Allah Ta'ala akan beri orang ni, Allah Ta'ala bagi nikmat ni, orang ni Allah Ta'ala bagi nikmat ni, orang ni bagi nikmat ni, dan dia tak boleh tengok benda ni. Bila dia tengok dia tak kena, dia rasa macam apalah dia ni, apalah dia ni, macam ada je tak kena, menyebabkan hati dia ni hidup dalam tekanan, dia rasa tak senang, dia sendiri susah, padahal tak ada kaitan dengan dia pun, dia mendatangkan penyakit. Saya ada baca satu artikel, dia kata tentang orang yang kuat komplain ni, dia sebenarnya ada penyakit mental. Orang yang kuat komplain ni maknanya samalah, mana ada je tak kena. Orang yang kuat komplain, dia ada kajian yang dibuat, dia ni ada masalah mental sebenarnya, orang yang kuat komplain ni. Kerana sepatutnya kita ni taklah komplain sangat. Komplain tu agak-agak lah kan, benda yang tak sepatutnya, benda yang sepatutnya komplain, kena komplain lah kan. Rumah kita setiap tak ada air, kena komplain lah. Bila kita bayar bil air tak ada air kan, ataupun kita beli makanan, kita beli kek tu terbalik pecah, memang kena komplain lah, kek tu pecah kan. Ataupun kita beli makanan tu terlalu masin, kena komplain lah. Tu tak apalah komplain pada benda yang sepatutnya. Ini komplain tak ada je komplain. Orang panggil dia mat komplain, semua benda nak komplain. Ini komplain jalan raya tak rata lah, baik karat lah, ni Syabas tak buat kerja lah, menteri ni lah, pump station ni tak betul lah kiraan dia lah, tayar kereta ni asyik bengkok lah, ada je bagi ke dia. Semua kalau bagi dia, ada je tak kena. Orang begini dia ada masalah mental sebenarnya. Baik, Allah sentiasa mencurahkan nikmat ilmu, harta dan kedudukan, maka sentiasa pula orang hasad itu dalam penyiksaan bila ia melihat kemurahan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang lain. Maka begitulah keadaannya sampai ke akhir hayatnya. Manakala di akhirat pula lebih dahsyat lagi, kerana seseorang hamba tidak akan mencapai hakikat iman selama ia belum lagi mencintai bagi seluruh kaum muslimin apa-apa yang ia cintai bagi dirinya sendiri. Bahkan sepatutnya hendaklah ia bersama dengan perasaan seluruh kaum muslimin, baik dalam kesenangan ataupun dalam kesusahan, kerana orang Islam itu ibarat sebuah bangunan. Dan di akhirat, dalam dunia ni dia tertekan. Dan Imam Ghazali kata akhirat dia tak dapat nilai seorang Islam ni, iman dan Islam ni tak dapat pada dia. Kerana Nabi sebut la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Dia ni tidak sempurna seorang itu sehinggalah dia mencintai saudara dia lebih daripada dia mencintai diri dia sendiri. Orang yang macam ni nak sampai tak mencintai diri sendiri pun tak sampai, kerana dia dengki ke orang, dia tak puas hati ke orang. Kita ni kalau dapat mencintai orang lain sampai sama tahap mencintai diri sendiri pun dah hebat dah. Maknanya kita tak boleh tengok orang lain susah, kita rasa benda tu, kesusahan tu kena pada kita, kita akan tolong orang tu sampai dia senang, kita pun akan rasa senang. Itu par level, standard. Tapi kalau yang sebaik-baiknya orang yang sempurna iman dia sayang orang lain lebih daripada diri sendiri. Itu yang sampai tahap ithar. Ithar ni adalah dia akan lebihkan orang lain, dia akan bagi pada orang lain dulu, orang lain senang, barulah dia ambil, baru dia rasa okey. Ini iman yang paling sempurna. Tapi kalau kita tak dapat ni, kita dapat mencintai muslimin lain, kita tahu dia ni Islam, sama syahadah dengan kita nak dia sama macam kita, sama-sama senang dengan kita, sama-sama kalau susah tu sama-sama susah. Dan kalau dia susah kita tak boleh tengok dia susah, kita nak bagi tolong dia senang. Ini iman yang paling standard sekali, paling basic sekali, kena ada tu. Tapi kalau orang yang kurang daripada tu, dia tak boleh nampak orang lain walaupun saudara Islam dia senang, dia nak hilangkan nikmat yang ada pada orang tu, maka orang ni tak sempurna iman dia, tak sempurna Islam dia. Sepatutnya tak begitu. Sepatutnya bila orang lain Allah Ta'ala bagi nikmat, Allah Ta'ala bagi anak kepada dia, kita syukur, alhamdulillah Allah Ta'ala bagi anak kepada dia. Kita tengok orang ni Allah Ta'ala bagi dia rezeki baru, dia dapat naik pangkat, dapat gaji besar, kita syukur, alhamdulillah keluarga dia dapat hidup senang, keluarga dia dapat bagi sedekah pada orang lain, kita patut syukur. Patut kita kena rasa positif, dia dapat kereta baru, alhamdulillah, dulu kereta lama dia sentiasa rosak, dia ni boleh bawa keluarga dia dalam keadaan selesa dan sebagainya. Kita kena sentiasa fikir begitu. Tapi dia tak begitu. Kalau kita sentiasa fikir keburukan, kita tengok tak puas hati dengan dia, maka orang ni iman dia tidak sempurna lagi. Kerana sepatutnya seorang muslimin itu ibarat satu bangunan, dan di mana satu bahagian mengukuhkan bahagian yang lain, dan seperti sebatang tubuh apabila mana-mana anggota merasa sakit, maka penderitaan itu dirasakan oleh seluruh anggota badan. Satu dia macam bangunan, dia menguatkan di antara satu sama lain. Menguatkan di antara satu sama lain tu, apa saja saudara dia tak ada, dia cuba kuatkan bagi ada. Inilah sifat orang Ansar yang Nabi SAW doakan. Sebab itulah Nabi SAW sangat sayang kepada orang Ansar, sampailah pesanan Nabi. Nabi ni waktu hari-hari terakhir dia, lebih kurang 2 ataupun 3 hari sebelum Nabi wafat, Nabi ni demam yang sangat panas. Demam yang sangat panas, sampai sahabat sebut dalam kitab Sirah Rakhim Makhtum sebut,
Nabi pakai serban dia tebal. Serban Nabi ni lebih kurang 11 ke 12 hasta panjang. Serban Nabi tebal. Dan demam Nabi ni sampai boleh pegang serban tu panas. Nabi ni berada dalam demam yang sangat panas. Lebih kurang 2 atau 3 hari sebelum Nabi wafat, Nabi SAW minta Aisyah siram dia dengan air, kerana panas sangat. Ambil beberapa bekas air, 7 bekas air diriwayat dalam kitab Sahih Rahim Maktum, untuk siram Nabi SAW. Dan bila siram Nabi rasa okey, cukup. Nabi keluar pergi jumpa sahabat. Nabi nak sampaikan pesanan. Antara Nabi waktu sakit, Nabi pesan apa? Nabi kata, jaga orang Ansar elok-elok. Aku tak ada, nanti jaga orang Ansar elok-elok. Dalam kalangan kamu nanti orang Muhajirin, orang Mekah, siapa sahaja yang ganti aku lepas aku tak ada, hendaklah kamu jaga orang Ansar ni elok-elok, kerana dia ni banyak tolong aku, dan mereka kena ingat kebaikan-kebaikan mereka. Kenapa Nabi sangat-sangat sebut kelebihan orang Ansar ni, hingga Nabi sebut, Allahumma barik li ansar wa li abna'i wa li abna'i wa li abna'i wa li abna'i wa li abna'i. Ya Allah, berkatilah orang Ansar dan anak dia, anak cucu mereka, anak mereka, anak mereka, anak mereka. Nabi sebut begini, kerana apa? Kerana orang Ansar ni sifat dia, orang Ansar Nabi sebut, orang Ansar ni umat aku ramai, tapi orang macam Ansar ni tak ramai. Kerana orang Ansar ni sifat dia menolong muslimin lain tak ada. Indi jannatan laka wahid wa li wahid. Aku ada 2 kebun. Orang Muhajirin datang, kau ambil 1 kebun. Aku 1 kebun cukup. Nampak? Ni sepatutnya orang muslimin. Orang lain susah, dia tak cukup. Baru datang, tinggalkan Mekah, tinggalkan harta benda, datang Madinah, engkau tak ada kebun, kau ambil 1 kebun aku, tak apa. Indi zaujatan, aku ada 2 isteri. Kamu pilih mana yang kamu nak, kemudian aku akan ceraikan, aku bagi pada kamu. Hingga begitu disebut dalam sirah. Maka bila Nabi sebut orang Ansar ni begitu hebat, maka inilah yang dimaksudkan oleh Nabi SAW. Sepatutnya orang Muslim macam orang Ansar ni. Apa saudara dia tak ada, patutnya kita kena tolong. Oh, rumah tak ada ni, tak apa kita tolong. Oh, kereta rosak, tak apa kita kumpul duit tolong. Ini sepatutnya yang kita ada. Tapi kita hari ni dah meninggalkan benda ni. Kita tak terasa pun bila tengok saudara kita susah, kita tak terasa pun hati kita, ni saudara aku susah, aku tak tolong dia. Baru ni kita baca berita 2 hari lepas ke semalam, 2 orang budak Myanmar kan, budak Rohingya di Langkawi mati sebab makan sampah. Kita tak rasa bersalah ke? Di Islam, walaupun dia Rohingya, di Islam, walaupun dia bukan orang Malaysia, tapi di Islam, nama di Islam, dia saudara kita. Budak-budak ni punya kelaparan, tak ada makanan, bongkar tu sampah, makan tu sampah, dua beradik ni berbuih mulut, mati. Kita rasa apa? Kalau kita duduk dekat situ, kita tak terasa, sepatutnya aku bagi dia makan. Kalau dia makan, walaupun ini semua ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala, ajal yang Allah Taala dah tentukan, tapi kita ni yang duduk sekitar tu tak terasa. Kita rasa tak sepatutnya jadi begini. Kalaulah orang Islam ni menjaga orang Islam lain, tidak kiralah dia ni bangsa apa, datang daripada negara mana, tapi di Islam tak cukup makan, kita jaga dia, tak akan jadi begini. Tapi bila jadi begini, sepatutnya kita rasa hati, sepatutnya tak sepatutnya duduk dalam negara Islam. Dia duduk Malaysia, tuan-tuan, negara Islam. Bukan duduk negara bukan Islam, negara Islam. Tak sepatutnya jadi begini. Tak sepatutnya jadi begini. Ini bermakna kita kurang dalam membantu saudara kita yang memerlukan. Kita kurang prihatin bab ni. Baik. Itu siapa yang berdekatan dengan dia tu, Allah Subhanahu Taala akan tanya. Kalaulah ada jiran dia yang terdekat duduk dalam keadaan kenyang, tapi jiran dia sebelah mati sama makan sampah, berat nak jawab depan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah Nabi sebut, hendaklah kita sentiasa memeriksa jiran-jiran kita. Kerana sebab tu Nabi sebut, kalau buat masak sesuatu, lebihkan kuah. Kerana kuah ni boleh bagi pada jiran-jiran, supaya kita tahu keadaan jiran kita. Nabi kata, tidak, saya lupa riwayat tersebut, tapi Nabi sebut tentang sesuatu yang tidak baik kepada seorang tu, kalau dia kenyang, dia boleh tidur dalam kenyang, tapi jiran sebelah dia dalam keadaan lapar. Nabi sebut tentang seorang Muslim ni, dia tidak cukup baik begini. Kalau kita ni agak-agak kita tahu tak, jiran-jiran kita ni sekeliling ni cukup makan tak? Kalau lah ada kes begini kat kawasan kita ni, orang sampai mati tak cukup makan, sampai kadang kita makan sampai kenyang sangat, bulat perut sampai, patut dia tekan berkeras perut ni, kita tidur dalam keadaan kenyang. Kata ada orang sampai tak boleh tidur sebab kenyang sangat, takut tidur tak bangun-bangun. Tapi ada jiran dia sampai lapar, berat kita ni kan, berat. Baik. Jadi jika engkau dapati hatimu bukan dalam keadaan seperti itu, sifat hasad masih wujud dalam hatimu, dan hendaklah engkau berusaha untuk membersihkannya, kerana usahamu dalam menghilangkan penyakit hati ini adalah lebih penting daripada engkau menyibukkan diri untuk mendalami ilmu furu', ini cabang-cabang ilmu fiqh yang halus, yang ganjil-ganjil.
dan memperdalami masalah-masalah dikhilafkan oleh para ulama. Ini ilmu masail al-khilafiyah. Ghazali kata kalau masalah hati kau tak selesai lagi, engkau ada masalah hasad ni lagi, kau tak payah pergi belajar lah benda-benda yang furuk-furuk kecil-kecil ni. Benda fardu ain ni semua kena belajar lah kan, semua wajib belajar. Maknanya Imam Ghazali kata kalau hati tak bersih jangan pergi belajar tinggi lagi. Kerana kalau kau belajar tinggi agama, masalah hati kau tak selesai, kau akan jadi ulama yang bermasalah nanti. Ini maksud Imam Ghazali. Maka kena pasti Imam Ghazali kalau boleh nak kita hati bersih dulu, mengaji agama, baru kita akhlak kita betul, barulah kita ni berakhlak sebagai orang yang berilmu sebenarnya. Dan ilmu yang kita dapat tu tidak akan menyebabkan kita sombong dengan ilmu kita, kita rasa kita bongkak dengan ilmu kita. Ini cabaran tuan, ilmu ni. Sebab tu orang mengaji agama ni antara orang yang cabaran dia besar, kerana Allah Ta'ala akan uji dia lebih daripada orang lain. Satu, keduanya dia akan diuji dengan ilmu dia. Diuji dengan ilmu ni penat. Sama ada diuji dengan ilmu tu dia boleh beramal ataupun tidak, ataupun diuji dengan ilmu dia akan sombong dengan ilmu dia. Banyak benda ni, banyak. Bila bercampur dengan ustaz-ustaz, ramai geng-geng kita pun tengok mana sahabat-sahabat kita yang betul-betul beramal dengan ilmu dia, sahabat kita yang betul-betul soleh, dan kita tengok ada sahabat-sahabat kita yang dia ilmu yang banyak tapi dia tak boleh nak kawal kesombongan dengan ilmu dia. Ni kerana masalah hati tak jaga ni tadi. Baik. Kedua tadi hasad. Kedua adalah sifat riak. Adapun riak, maka itulah yang dinamakan syirik khafi, iaitu syirik yang tersembunyi. Satu di antara dua bagian syirik, dan yang dimaksudkan dengan riak ialah bahawa engkau mencari sebarang penghargaan di hati manusia, sehingga dengan itu engkau dapat mencapai kepangkatan dan kebesaran, manakala cinta kepada pangkat dan kedudukan pula termasuk dalam istilah hawa muttaba', yakni hawa nafsu yang diperturutkan. Dia kata riak ni apa? Imam Ghazali kata kita buat suatu, kita nak penghargaan daripada manusia, kita nak orang puji kita nak orang reward kita dengan suatu, kita nak orang dapat sesuatu daripada orang tersebut. Ni satu yang mudah terkena kepada penuntut ilmu juga dan orang yang belajar agama, dan orang yang beragama. Terutama sama juga jadi imam. Kita hafaz Quran jadi imam kan. Kita baca suara sedap, orang puji kita baca. Jadi imam ni kena betul-betulkan niat. Terutama yang hafaz Quran, yang suara sedap jadi imam betul. Ya Allah, aku sembahyang ni kerana Engkau. Sebab kalau tak, kita boleh terjerumus kepada kita sembahyang jadi imam, suara sedap, bacaan kita lancar, nanti orang akan mula puji kita. Baguslah, belajar madrasah mana dulu? Belajar ad-diniyah. Bagus. Kita mula dah kena puji sekali, dia akan rasa macam sedap juga aku baca punya. Padahal ada syok sendiri, orang lain baca terangkat, dia baca sedap, nampak paling sedap lah kat kampung tu. Padahal dia rasa sedap kan. Kemudian dia bila jadi imam kali lain, dia kata nak kena sedap suara ni, nak bagi orang puji lagi, tak sedap lagi, orang kata apa pula kan. Habis-habis. Ada niat macam tu, nak jadi imam, orang puji suara sedap tu habis. Bahaya, rosak. Begitu juga qari Quran. Ni pun banyak juga. Sebab tu ada orang yang membaca Quran tapi dia masuk dalam neraka. Kerana apa? Kerana dia baca Quran bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, tapi orang nak orang puji suara sedap. Buat video live dengan edit apa semua, baca Quran. A'udzubillah kat Instagram. Lepas tu dia nak mengharapkan apa? Dia mengharap, sedap lah suara bro, best lah. Nanti saya kahwin nanti boleh tak baca majlis saya? Nanti boleh dia jadi boleh tak baca sukan surah ni, sedap lah suara kan. Dia nak harap kau orang puji. Orang puji lagi, hari ni dapat 200 komen. Besok ngaji lagi sedap pula. Lagi. Habis. Benda ni kan memang kita ketawa-ketawa, tapi benda ni jadi ni. Benda ni jadi. Saya ada seorang kawan yang memang dia betul-betul menjaga hati. Dia tak ada Facebook langsung, padahal dia ni hebat. Tak ada Facebook langsung, tak ada Instagram, tak ada apa, ada WhatsApp. Apa-apa dia cari kat WhatsApp. Facebook tak ada Facebook. Padahal dia buat kerja amal tu, Masya Allah, hebat. Dia keluarkan duit tu. Dia buat kerja tu dahsyat. Dia dengan anak murid dia sanggup tinggalkan, dia ada madrasah kat Kedah, tinggalkan Kedah, pergi ke Pahang bantu banjir, jual lembu. Ada lembu, jual lembu, pergi repair rumah orang, repair apa benda, pakai duit sendiri. Tak cerita langsung, tak cerita ke orang langsung. Orang nak ambil gambar cerita kat Facebook, dia kata tak ada, Facebook tak ada. Dia kata tak ada. Salah satu sebab dia tak nak ada Facebook, dia tak nak ada sifat riak ni. Dia pun sebut, dia pesan pada kami kawan-kawan, dia kata buat kerja kena ikhlas betul. Jangan ada benda-benda lain yang menyebabkan kita nak mengharapkan pujian orang kan. Bila start ada nak harapkan pujian orang ni, bahaya. Dia jadi riak. Nak jadi riak ni macam-macam jadi riak ni kan. Terutama bila
riak ni selalu dalam bab agama lah dia riak ni kan. Bila terutama kita yang selalu ke depan, yang akan jadi imam tarawih, yang akan mengajar, dia orang akan hebat ada ni, sedap ada ngajar, bagus ada ni, power lu bro, gitu kan. Kena puji habis. Rosak amal kita. Ataupun dia mengharapkan pujian orang. Depan orang kemain rajin, depan orang jadi imam, baca separuh surah Al-Baqarah. Dahsyat. Orang boleh panjang-panjang lagi nak baca, nak suruh orang puji. Lancar dia ni. Padahal semayang sendiri baca Qul a'udzu birabbin nas je. Wal 'asr dengan inna a'tayna dia baca. Semayang diri. Jadi imam kan main baca bukan panjang. Dengan macam lagu lagi. Padahal kalau ke semayang sendiri, Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana fi khusr. Kalau boleh habis wal 'asr, Allahu akbar, habis. Kalau boleh lagi pendek nak baca. Tapi depan orang ni kalau kita buat satu amal depan orang lain, belakang kita lain, check. Kena check balik. Ni kita buat amal ni kenapa? Depan orang boleh semayang sunat, boleh baca Quran banyak. Kat rumah tak boleh duduk seorang diri tak boleh baca Quran. Ni kenapa? Depan orang boleh buka tasbih, subhanallah. Kat rumah tasbih tak ke mana? Tak ada tasbih pun mana? Tak ada. Baik, jaga baik. Cuba check. Kita ni kat rumah rajin ke tidak? Seorang diri kita boleh buat tak? Tak boleh buat. Depan orang boleh buat ramai, boleh buat. Kenapa? Depan orang boleh baca panjang. Belakang kat rumah kenapa baca pendek? Kenapa? Nampak. Baca Quran tadi nak suruh orang dengar ke nak kena Allah Ta'ala. Ni kena check balik. Kena check. Syaitan ni dia pandai main dengan kita ni. Dengan penyakit riak ni ramai orang menjadi binasa. Dia nak puji. Ataupun dia buat seorang diri tapi dia nak juga orang puji. Macam kita sebut lah kan. Bangun qiyamul lail tengah malam tak ada orang nampak. Bagus lah tu. Silap besok pagi dia cerita pula. Dia cerita sembang kawan. Tadi hujan pukul 3 dia. Dia kawan kata tak sedar aku 3 tadi. Aku pagi tadi malam tadi bangun. Dia nak cerita dia bangun tu, bukan cerita nak hujan tu. Allah Akbar. Rugi kepala gitu. Ada kawan gitu kan. Kadang dia tunjuk gambar menu berbuka puasa. Dia nak bagi tu dia puasa sunat hari ni. Rugi. Kena sorok semua amal. Jangan mengharapkan. Takut dalam hati kita ni ada secebis 2%, 1% diharap kau orang puji. Tengok buat posting tak ada orang like pun. Delete balik. Dia post ni buat apa? Kena check balik ni kan. Maka tidak ada yang membinasakan manusia kecuali hanya manusia. Seandainya manusia mahu memikirkan hakikat perbuatan mereka, tentu mereka tahu bahawa kebanyakan ilmu yang mereka tuntut, apatah lagi adat yang mereka laksanakan, tidak lain adalah berpunca dari dorongan untuk menunjuk kepada orang lain, sedangkan tujuan seperti ini adalah menghilangkan pahala amal. Kalau dia belajar, dia didorong untuk belajar, untuk buat satu kerana nak menunjuk pada orang, habis pahala belajar tu. Belajar sebab apa? Nanti konvo dapat sijil, dapat atas degree pantas. Nak orang puji, dia ni konvo dia ni ambil PhD, ada title doktor puji. Habis Quran ni orang boleh letak title Al-Hafiz kat belakang kan. Habis 30 juzuk. Habis kalau 15 juzuk Al-Hafz separuh. Al-Hafiz. Nak buat sesuatu nak harap orang puji. Habis pahala. Habis pahala. Nabi sebutlah hadis, sesungguhnya ada orang mati syahid, ia akan dihumbankan dalam api neraka pada hari kiamat nanti. Mati syahid ni pengorbanan paling besar sekali. Korbankan nyawa, tapi dia masuk dalam neraka, dihumban dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu ia merasa hairan dan mengadukan halnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala sambil berkata, wahai Tuhanku, bukanlah aku telah mati syahid dalam membela agamamu? Dan dia kata, ya Allah, bukankah aku dulu atas dunia mati syahid? Kemudian Allah Ta'ala kata, tak, sebenarnya engkau sanggup mati syahid supaya engkau dikatakan seorang yang berani, dan telah pun dikatakan orang demikian kepadamu, maka itulah ganjaranmu. Allah Ta'ala kata, tak, engkau dulu mati, kau dulu berjuang, kena orang puji engkau kan. Kau nak orang kata, ni hebat lah, masa perang dulu hero ada ni, hebat. Dan bila mati, kau pun dapat pujian tu. Orang pun kata, dia ni hero, dia ni hebat apa semua. Sekarang kau dah dapat apa kau nak dah. Ganjaran ke akhirat kau tak dapat kan? Kita hafal Quran, kemudian Allah Ta'ala kata, kau ni masuk neraka. Tak sepatutnya. Kenapa? Dulu kau hafal Quran bukannya untuk ibadat, tapi untuk menunjuk pada orang, nak tunjuk kau hebat, nak tunjuk kau ni, habis. Niat lari habis semua, tak dapat apa. Begitulah pula halnya dikatakan kepada orang yang alim, haji dan qari yang riad pada amal mereka. Alim, dia alim,
tapi dia belajar tu untuk tunjuk kehebatan ilmu dia. Dia berbahas dengan orang nak tunjuk pada orang puji, dia ni alim betul, banyak kitab dia baca apa semua. Haji, dia pergi haji nak tunjuk riak haji dia, rugi. Dan qari, yang ni orang riak pada amalan mereka. Qari ni yang baca Quran ni kan, memang habis amalan dia. Yang riak pada amalan mereka. Ketiga, cara meninggalkan sifat ujub. Sikit lagi. Ujub, takabur dan merasa bangga dengan diri sendiri adalah satu penyakit hati yang sangat susah diubati. Dan ujub itu ialah memandang kepada diri sendiri dengan pandangan kemuliaan dan kebesaran, dan memandang terhadap orang lain dengan pandangan penghinaan. Dan alamat yang nampak pada lidah orang yang ujub itu ialah ia selalu mengatakan aku begini, aku begitu, seperti perkataan iblis. Baik. Ujub ni, takabur, dia rasa diri dia lagi hebat, lagi mulia daripada orang lain. Bahaya. Kita tengok, sepatutnya kita ni tengok orang dengan pandangan orang lain lebih mulia daripada kita, sepatutnya. Kerana orang lain mungkin amalan dia lebih baik, dia mungkin tak hafiz Quran, tapi dia ni memuliakan mak ayah dia, dia khidmat pada mak ayah dia. Dia ni mungkin tak hafiz Quran, dia mungkin tak alim, tapi dia ni mungkin banyak bersedekah, dia ni hati baik, banyak tolong orang. Kita tak tahu. Kita nampak dia ni mungkin kerja biasa-biasa, dia bukan ustaz, dia kerja bengkel je, tapi dia mungkin qiyamul lail, bangun malam, dia baca Quran ni, kita tak tahu. Kita hendaklah bersangka bahawa orang lain ni jauh lebih baik daripada kita. Kita ni mungkin hafal Quran, tapi kita dengan mak ayah tak apa jaga. Kita mungkin hafal Quran, tapi semayang kita mungkin tak khusyuk. Kita mungkin hafal Quran, tapi kita ni ada masalah hati lagi dengan orang. Kita naklah rasa kita je yang masalah. Bila tengok orang lain, orang lagi baik, aku ada masalah. Bila tengok orang buruk, tengok aku lagi buruk daripada dia. Dia mungkin buruk, nampak ada mungkin Allah Ta'ala terima taubat dia. Aku ni buruk lagi teruk sebab aku ni faham agama. Nampak? Sentiasa pandang begitu. Kalaulah kita boleh konsisten begitu, nampak orang lain lebih baik daripada kita, orang lain baik kita lagi buruk daripada orang lain, maka kita akan hilang perasaan ujub ni. Hilang perasaan ujub. Sentiasa begitu. Tengok orang tua, kita kena anggap orang yang lebih tua ni lagi panjang umur dia, lagi banyak amal soleh dia tengah buat. Tengok budak-budak muda ni umur dia baru lagi, mungkin dia tak banyak dosa, dia lagi bersih daripada aku. Sentiasa nampak begitu. Tengok orang kaya, mungkin orang kaya ni lebih banyak sedekah daripada aku. Tengok orang miskin ni senang, dia tak banyak hisab depan Allah Subhanahu Wa Taala. Sentiasa nampak begitu bab ni hati, supaya hati kita mudah terjaga. Kalau kita tak jaga begini, hati ni susah nak jaga. Hati ni dia mudah buat balik. Kalau kita tak selalu nasihat, tak pesan hati ni, dia akan merasa, apalah ni, aku lagi bagus daripada dia kan. Kita akan mula merasa gitu. Duduk, dia ni yang 4 tahun berhafal 3 juzuk ni, tengok ni. Duduk 2 tahun hafal 30 juzuk. Tengok, dia akan rasa lagi baik daripada orang lain. Tengok kawan-kawan kita baca Quran merangkak, apalah, baca juzuk 30 pun merangkak-rangkak ni, dia akan rasa baik orang lain. Dia tengok orang lain, dia akan rasa. Manusia memang mudah begitu. Imam Ghazali kata seorang ni bila dia beri kelebihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan mula rasa orang lain kurang daripada dia. Ini kebiasaan Imam Ghazali sebut. Orang yang diberi kecantikan, dia akan tengok orang yang tak cantik dengan pandangan yang rendah. Di hidung dia mancung, ini apa hidung macam pelepah kelapa ni, macam dia akan rasa macam apalah orang ni, cantik antik. Dia akan pandang rendah pada orang. Dia tengok dia kulit cerah, dia akan apalah kulit gelap ni kan. Dia akan begitu. Orang yang cantik dia akan pandang orang yang tak cantik dengan orang yang ada ilmu. Dia belajar sampai master atau PhD. Ni apa ni? Belajar kat mana lu? Sekolah SPM. Oh, SPM je dia pandang rendah pada orang. Dia gitulah. Dia manusia memang begitu. Manusia memang begitu. Dia pakai kereta besar sikit, dia akan rasa macam dia tak nak bagi laluan kat orang, dia masuk ikut suka dia, dia parking merata-rata. Dia akan rasa macam got traffic light. Kancil dia 750. Kecil, duduk ramai-ramai 5 orang. Nak tampau anak, tertampau isteri sekali. Sempit. Manusia akan rasa begitu. Dia akan mudah rasa begitu manusia ni. Dia akan mudah rasa begitu. Sebab tu kita kena hilangkan perasaan. Jangan rasa lebih baik. Imam Ghazali kata, tanda orang yang ujub ni, kalau dia bercakap, dia akan berkata, aku begini, aku begini, seperti perkataan dia. Dia akan kata, aku ni, dulu belajar lu, dekat ni, aku ni dulu ni, kerja ni, buat, aku ni gaji dulu pendapatan aku, bukan nak sembang lah, bukan nak sembang, mana nak sembang pun kan. Cerita, kaki sembang ni. Ni tanda, ni salah satu sifat tanda orang ujub. Dia rasa macam, aku ni kalau nak cerita kat korang, dia nak tunjuk yang dia ni power, orang lain semua tak power, dia pernah ni, dia pernah itu. Bahaya ni. Tak percaya, duduk sembang dengan orang kan, jumpa orang ramai, jumpa orang gini, jumpa. Asal sembang dia, aku gini, saya begitu, ni payah lagi ni. Sedangkan Allah Ta'ala sebut bahawa perangai ni perangai iblis. Iblis
bila dia tengok Nabi Adam AS, dia kata apa? Ana khairum minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Surah apa? Ana khairum minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Surah apa? Al-A'raf. Aku lagi baik dari dia. Khalaqtani min nar. Aku daripada api. Allah Ta'ala cipta aku daripada api. Allah Ta'ala cipta Adam daripada tanah yang hitam, kan? Aku lagi baik daripada dia. Ana khairum minhu. Bila sebut ana khairum minhu, aku lagi baik daripada dia, aku lagi baik daripada dia, itu sifat iblis. Itu sifat iblis Allah Ta'ala sebut. Mana kalau kita ada sifat macam aku lagi power daripada dia, aku punya lagi okey, aku lagi ni, lagi merendahkan orang, dia rasa lebih baik. Itu sifat iblis dah mula ada dalam diri kita. Nanti kita akan sambung baca ni. Allah Ta'ala sebut orang yang ada sifat sombong ni, al-kibriya'u ridai. Allah Ta'ala kata siap besar diri ni adalah pakaian aku. Pakaian, bukan pakaian tu maksud dia Allah Ta'ala yang layak memakai sifat sombong ni. Kerana Allah Ta'ala yang cipta segalanya, Allah Ta'ala maha berkuasa sesuatu. Allah Ta'ala kata besar diri ni sifat aku. Siapa yang pakai sifat aku, pakaian aku ni, dia akan masuk dalam neraka. Dia tak layak pakai kesombongan ni. Kerana yang boleh besar diri ni selayaknya Allah SWT. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Dia yang layak besar diri. Kita tak boleh besar diri. Kita cuba memakai pakaian Tuhan, membesarkan diri sehebat daripada orang lain. Allah Ta'ala kata orang ni akan masuk neraka. Kerana dia cuba nak menjadi Tuhan, nak cuba dia sehebat daripada orang lain. Fir'aun pun kerana terlalu menghebat-hebatkan diri dia, rasa besar, orang puji dia, akhirnya dia mengaku jadi Tuhan. Nampak? Ini bahayanya sifat cuba membesarkan diri ni. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita akan sambung pada kuliah bulan hadapan insyaAllah. Saya mohon maaf jika ada salah silap dan sebagainya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.